ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi tentang sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu membersih atau mandi, hukum dan jenis-jenisnya. Pada pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang umur baligh seseorang, iaitu maksimumnya umurnya 15 tahun. Kalau 15 tahun tak keluar air mani, tidak bermimpi, tidak keluar darah haid, tetap dikatakan seseorang itu telah mencapai umur baligh. Umur apa? Umur baligh. Bukan balik, baligh. Baligh mana sampai umur, iaitu mengikut kiraan qamariyah. Contoh Ustaz sebut pada kamu pada pertemuan yang lalu, seorang tu umur 14 dalam bulan Masihi. Sekarang tahun 20, betul? Dalam bulan qamariyah, dia kemungkinan dah umur 15 tahun. Macam kamu sekarang, tingkatan 2, batch pertama, umur 14. Hakikatnya, kalian sudah berumur 15 tahun. Terutama sekali bagi orang yang lahir pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, boleh jadi dia telah berumur 16 tahun. Faham? Faham ke tak? Siapa lahir bulan 1 sini? Siapa lahir bulan 2? Siapa lahir bulan 3? Dia ni kemungkinan umur dah 15 tahun. Baru 13 kan umur, tapi hakikatnya macam 15. Tak percaya, pergi kat Google balik nanti, cari convert Masihi to Hijri. Kamu akan tengok tarikh lahir kamu, bila lahir dan sebagainya. Faham tak faham? Jadi maknanya dikirakan seseorang itu menjadi baligh pada usianya 15 tahun. Mana kitab itu? Khuzal kitab. Kemudian kita bicarakan tentang darah haid. Darah haid ni orang lelaki keluar tak? Ada orang lelaki keluar darah apa? Bisu, jerawat, darah benda. Darah kuku cabut, main bola kuat sangat. Tak? Darah aksiden, basikal lacak, motor, tu je. Orang perempuan ada darah yang keluar setiap bulan, namanya darah haid. Darah haid. Paling cepat sehari semalam, 24 jam. Biasanya seminggu. Seminggu dan ghalib paling panjangnya 15 hari. Kalau dia kata, Ustaz, isteri saya sampai 3 tahun darah haid keluar. Itu bukan darah haid bodoh, itu bukan darah haid. Faham tak? Bukan bodoh Ustaz khabar pada kamu. Khabar kat dia tu, mu tak mengaji. Darah haid sampai 3 tahun darah haid. Kena tipu hidup-hidup dengan isteri dia. Faham ke faham? Okey, baik. Yang kemudian kita masuk pada malam ni, darah istihadah. Darah apa? Istihadah. Darah istihadah ni ialah darah yang keluar dari satu urat yang terletak di bawah rahim. Rahim orang puang je ada. Orang lelaki tak ada, jangan cari ya. Balik masuk tanda tengok mana rahim saya. Jangan tak ada. Perempuan sahaja. Orang lelaki orang panggil al-punai nak gitu. Faham tak? Oh, gelak dia. Apa hukum tengok kemaluan kita? Makruh kan? Makruh. Jangan pula ada kerja sambil berak, sambil tengok. Tak ada kerja. Ni orang panggil. Satu lagi, dia mewarisi penyakit lupa. Siapa suka tengok kemaluan, siapa suka tengok benda busuk, siapa suka bau benda busuk, siapa suka tengok benda kotor, siapa suka makan asam, itu mewarisi cepat lupa. Makan ke darah banyak, lepas ke darah. Makan malam, sebelum tidur, suffer. Nak tidur, ke darah lagi. Biskut, ngak. Tengah tidur, mengunyah lagi. Yang tu, surah mengapa. Awak hangguklah sampai ke tiang, pecah tiang tu pun tak ingat-ingat. Darah istihadah. Darah istihadah saya sebut tadi, darah yang keluar daripada satu urat yang terletak di bawah rahim yang dikenali sebagai al-azil. Darah ni membatalkan wuduk, tetapi tidak mewajibkan perempuan tersebut mandi. Dengar betul-betul. Nanti kamu balik, mak tanya, Akif, mak ni darah apa ni? Dah lebih pada
20 hari dah darah keluar. Awak berkata, pandangan saya mak darah haid. Ya. Memang penipulah kamu. Dia kena cakap darah istihadah, darah kotor, darah penyakit, darah penyakit. Darah ini membatalkan wudu tetapi tidak mewajibkan perempuan itu mandi. Wudu batal tapi tak wajib mandi. Haid, wudu batal, wajib pula mandi kalau kering. Faham? Dan tidak wajib meninggalkan sembahyang serta puasa. Ramai orang perempuan sekarang asal darah aja istihadah, asal istihadah aja darah, asal tak sembahyang aja darah istihadah, darah haid. Dia kata sebenarnya dia tak kenal darah haid dengan darah istihadah. Nama darah tapi berbeza. Oleh itu perempuan yang keluar darah tersebut hendaklah membasuhnya. Nya apa? Nya rahim dia tu. Kan keluar darah kan? Basuh, mengikat atau membalut. Zaman dulu orang pakai apa? Kain. Zaman sekarang orang pakai pampers tu. Orang panggil apa yang perempuan? Jangan pula kamu gatal-gatal gebeli nak pakai. Tak, jadi sajak pula. Jadi jadilah manusia yang Allah ciptanya. Jadi lelaki, jangan jadi perempuan. Ada sini ciri-ciri jadi perempuan. Saya habis 30 juzuk saya nak jadi perempuan lah pula. Tengkorak kah kamu? Dia ni elah nyama. Tempat keluar. Maknanya cara macam mana? Kata ulama, contoh seorang perempuan itu istihadah, macam mana cara nak buat? Dia kena ambil wudu dalam masa masuk waktu. Contoh kita tengok sekarang maghrib, isyak pukul apa? 8.22 kan? Dia darah istihadah keluar. Dia nak ambil wuduk, kata ulama, dia basuh. Dah clear, tutup. Dia ambil wuduk dalam masa dah masuk waktu. Contoh 8.22 dah masuk, dia ambil wuduk. Jangan dia ambil wuduk pukul 8 dah ambil wuduk dah. Tak boleh. Dia kena ambil wuduk masa masuk waktu. Faham ke faham? Baik. Bagi orang yang istihadah, dia macam orang penyakit kencing tak tus. Orang lelaki penyakit macam tu. Asal nak kencing, lepas tu nak kencing pula. Lepas tu nak kencing pula. Lepas tu dia kencing ustaz, dia kata dia nak kencing. Ustaz, tanda. Ustaz, tanda. Ustaz, tanda. Cikgu, tanda. Kenapa? Saya kencing tak tus. Orang spesies macam ni pun sama. Contoh batu karang. Batu karang kan saya nak kencing je. Itu bukan salsul baul, bukan penyakit kencing tak tus, tapi penyakit batu karang. Tapi simptom batu karang dia macam tu juga. Asyik nak terkencing, kadang-kadang dah ambil wuduk. Dah ambil wuduk dah, pengek keluar. Setitik, 2 titik. Awak perasan tak? Punai awak sendiri takkan tak perasan. Kalau punai Amirul memang tak perasan. Sebab dia punya sendiri, sendirian berat. Kita punya sendiri, angry bird kita lah rasa. Betul ke tak betul? Betul. Weh, Imran, betul ke tak? Takkanlah angry bird orang lain kita rasa, aku rasa air ni menitik air kencing. Mana boleh macam tu? Macam mana kamu rasa? Sebab aku rasa menitik. Tu angry bird kamu. Faham? Nak bukti lagi, cuba baru seluar. Sekali cukup ah. Payah buat 2-3 kali. Macam air kencing. Rasa macam air kencing. Dah jadi pelik pula. Kan bau air kencing. Cuba cek. Kamu kadang-kadang tak tukar seluar. Seluar tu lah pakai. Entah air apa terlekat kat situ. Tak apa awak pakai. Tak boleh. Jaga kebersihan. At-tuhur syatrul iman. Bersih itu separuh daripada iman. Maksudnya apa? Orang tak bersih, iman dia tu separuh hilang dah. Tak ada iman. Sikit tak ada keluar. Bukan tak beriman. Mu tak beriman ni, kafir mu ni. Sebab tak bersih. Bukan gitu. Maksudnya tak bersih dari sudut pemakaian. Faham? Ni bau. Balik nanti, bau. Rupanya banyak hari aku tak semayang, tak sah. Dosa free dapat. Sah dah semayang kalau kain bernajis? Sah ke tak sah? Tak sah. Nabi pernah lalu satu kubur. Nabi kata orang ni sedang diazab oleh Allah SWT. Dia bukan dia azab dengan isu yang besar. Bukan syirik pada Allah. Bukan tinggal semayang. Tapi kencing dia tu dia tak jaga. Faham? Tu sebab bila kita kencing, kincing kata orang Tamil. Bila kita kincing
Kita mesti istibra'. Berdehem. Istibra'. Kamu sakit pun ke duduk betul-betul. Istibra'. Jangan lama-lama, jangan cepat-cepat. Cepat benar. Ilah tu nak ngorak orang. Jangan sampai sejam. Sejam kemudian. Itu memang kena menampar lah. Mana? Ya, keluar dulu. Keluar balik. Ustaz, saya dah 3 kali nak keluar lagi. Lagi. Faham tak? Agak-agak lah. Tapi kalau orang tak ada penyakit, 3 kali tu kira clear lah. Imam Ghazali sebut, gosok sedikit di bawah kamu punya lollipop itu. Faham. Buruk sikit. Untuk keluarkan lebihan najis, lebihan air kencing tersebut. Baik, Ustaz sebut tadi, orang istihadah, orang yang penyakit kencing tak tus, dia ambil wuduk waktu bila? Masuk waktu baru dia ambil wuduk. Bukan masuk waktu baru dia nak cuci dia punya tu, kan? Dah cuci siap ni. Siap sedia lah. Ataupun dia cuci masa masuk waktu dan dia ambil wuduk masa masuk waktu, itu lebih secure. Secure ni lebih selamat. Nampak? Ni dah. Dia dah bersih. Sejam dah bersih. Keluar pulak dia kata. Nak marah siapa? Marah diri kamu sendirilah. Dekat-dekat nak masuk waktu tu bersih. Orang lelaki bersih. Perempuan pun bersih semua. Pakai dia punya pampers. Pakailah apa-apa yang patut dipakai. Ambil wuduk masa masuk waktu. Dan dia boleh solat wajib dengan satu wuduk dia saja. Solat wajib sekali je. Tetapi solat yang lain, kata ulama, dia boleh dalam wuduk yang tadi tu. Solat wajib hanya boleh sekali saja. Al-Imam Abi Dawud dan lainnya telah meriwayatkan daripada Fatimah, Sayyidatuna Fatimah binti Hubaish, dia telah keluar darah istihadah, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, sekiranya ia darah haid, maka ia akan berwarna hitam yang biasa dikenali oleh orang perempuan. Orang perempuan tahu, orang lelaki tak apa nak tahu. Tapi kita boleh tahu tak? Kita kena ambil tahu tak? Kena. Sebab orang sekarang ni, style orang sekarang, orang perempuan, dia tak tanya orang perempuan, tanya orang lelaki. Nak kacau pula. Macam Miro. Ustaz Miro nak tanya saya ni keluar darah. Darah apa? Saya kata nak tanya darah apa? Miro pun kalau gatal dia layan. Sebenarnya dalam Islam, darah itu terbagi kepada 3. Macam muka pecah pintu. Ada nak tanya? Ustaz tu muka pecah pintu. Tengok muntah. Tak ada orang tanya. Itu fitnah yang berlaku sekarang. Orang lelaki tanya orang perempuan. Orang perempuan tanya orang lelaki. Tak ada ustazah ke? Tanya ustazah. Ustazah tak layan saya, ustaz. Ustaz je yang layan. Siapa suruh mu layan? Jangan layan. Tak? Faham? Kalau nak belajar, Google je kat. YouTube banyak. Ustaz tu keluar. Ustazah ni cerita. Sekarang ni sangat-sangat mudah. Dan carilah ustaz-ustaz yang orang kenal. Dia tu bagus. Dia tu lah kita ambil rujukan sedikit daripada dia. Ni tak kenal langsung ustaz benda. Mak rempik nama ustaz. Letih lah. Belajar mana? Sendiri belajar. Baca kitab banyak pergi maktabah Matabaidi. Baca sendiri. Tiba-tiba jadi ustaz YouTuber. Tengkorak kah? Tengkorak kamu baik. Orang perempuan biasa tahu. Jika ia bersifat demikian, maka jangan kamu bersemayang. Manakala orang istihadah, orang haid. Jangan kamu semayang, dan jika tidak bersifat begitu, maka berwuduklah dan sembahyanglah. Sungguhnya darah penyakit. Nak lebih kenal kita senang saja. Saya sebut tadi, kalau darah haid, paling cepat sehari semalam. 2 jam keluar, sejak dia berhenti. Lepas tu keluar pula, sejak berhenti. Kira-kira 24 jam. Biasa 6 ke 7 hari. Biasa. Awak akan tahu kalau ada isteri nanti. Abang, saya merah. ABC, Allah bagi cuti. Lepas tu, abang, saya dah Allah bagi kerja balik. B, Allah bagi bekerja. Contoh. Jadi maksudnya kamu tahu, si saya tarikh sekian-sekian. Bahkan doktor kalau cek perempuan tu, contoh cek pregnancy, dia positif mengandung. Doktor akan tanya bila last period. Dia akan cakap. Ataupun suami akan cakap, dia period minggu lepas dia last. Sebab suami yang mengetahui. Jangan jadi suami yang tak tahu apa satu tak tahu.
Bila si cik period? Entah, saya pun tak tahu. Dia period ke tak, saya tak tahu. Oh, ni memang jahat. Suami kedarah kuat. Baik. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, katanya Sayyidatuna Fatimah binti Abi Hubash datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah beristihadah, oleh itu aku tidak suci, maka adakah aku perlu meninggalkan sembahyang? Kata sahabiat ni pada Rasulullah, sabda Rasulullah, tidak, itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haid. Ketika kedatangan haid hendaklah kamu meninggalkan sembahyang, dan apabila kadar yang telah berlalu, maka hendaklah engkau membasuh darah yang berada pada diri engkau, dan hendaklah engkau bersembahyang. Faham tak faham? Darah istihadah ni panggil darah apa? Darah kotor. Perkara yang diharamkan ketika haid. Dengar betul-betul. Nanti orang tanya, boleh jawab. Sembahyang, nombor 1 sembahyang. Orang datang haid, jangan sembahyang. Tahu dah isteri kita ABC. Awak kan ABC kan? Memang saya ABC. Tapi saya nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Tak boleh. Bukan isu tu. Bukan bertakwi tak. Tapi kalau kamu haid, tak boleh sembah. Faham? Dosa saya ustaz. Dosa saya. Saya tak sembahyang. Kan kata tengkorak kamu marah pula. Dah Allah bagi cuti. Cuti lah. Tu sebab kelebihan orang perempuan tentang situ pula. Faham? Ini berdasarkan hadis Sayyidatuna Fatimah binti Abi Hubash yang kita sebut pada bab istihadah tadi. Yang kedua, haram baca Al-Quran. Datang darah haid, dia baca Quran, boleh ada. Ngapa Quran? Tapi lah mazhab Imam Malik bin Anas, bagi orang yang belajar, diharuskan membaca Al-Quran. Tidak haram. Mazhab Imam Syafi'i kata, baca Quran itu haram. Menyentuhnya haram. Tak. Menanggungnya haram, yang kita bahas dulu ni. Kecuali kalau kita letak dalam satu buku-buku banyak, ada satu Quran. Jangan kita niat kita sedang memegang Quran, tapi kita niat pegang kitab-kitab yang lain. Faham tak faham? Ini bukan sekadar orang darah haid saja. Orang dalam dalam berjunuk pun sama saja. Orang dah hadap besar, tak boleh. Yang ketiga, tinggal dalam masjid. Duduk iktikaf dalam masjid. Datang haid tapi iktikaf. Tak boleh. Kena tanya jawatan kuasa masjid. Mana kawasan masjid ni yang bukan masjid? Yang bukan dikira masjid? Okey, beranda dia kata. Itu bukan masjid. Tak semayang situ. Maka kita boleh duduk situ. Mana lagi? Bilik mandi jenazah. Tak apa. Situ tempat kita duduk. Ada setengah masjid hebat. Dia nak bagi ustaz yang mengajar dia tu lebih dekat pada Allah, dia letak parking ustaz tepi van jenazah. Memang menakutkan. Dah pula belakang masjid pula tu. Ajar betul masjid ni. Bagilah depan parking ustaz, senang. Ni dah lah tepi van jenazah. Belakang masjid pula tu. Ketar bulu roma ai nak lalu kat situ. Nak pergi. Dalil yang menunjukkan bahawa dengan hajanya melintasi masjid adalah tidak haram. Melintas masjid tak haram. Contoh, dia nak pergi daripada sini ke situ, tak ada kerja. Boleh tak saya lintas? Boleh. Tu sebab ramai sekarang anak-anak sekalian, orang yang akad nikah dalam masjid. Betul tak betul? Betul. Masuk masjid. Yang perempuan duduklah bersipur, relax, duduk tepi. Suami, bakal suami kenyit mata tak? Kadang-kadang perempuan tu nak haid. Dalam masjid tak boleh duduk. Dah macam mana dia boleh buat? Lalu je lintas. Kadir katanya, setuju tak kahwin dengan dia? Setuju. Apa balik. Dia duduk luar. Lalu lintas. Jangan duduk relax tepi Tok Kodi pula tu. Tok Kodi pula nikah dengan dia. Faham tak Aris? Apa yang kau faham? Ustaz pun tak faham apa saya kat dia. Kau faham? Alhamdulillah. Bagus. Baik. Dalil yang menunjukkan bahawa dengan hanya melintasi masjid adalah tidak haram. Tambahan daripada dalil daripada bab yang lalu ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam ini daripada Sayyidatuna Aisyah. Siapa dia Sayyidatuna Aisyah? Mana ya Sayyidatuna Aisyah? Ummul Mukminin. Ibu kepada orang beriman, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada isteri satu-satu isteri Nabi yang paling muda sekali. Nabi nikah dengan dia. Dan dia ni Nabi sayang sangat.
selepas Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, dia ni lah orang yang Nabi paling sayang. Ayahnya orang paling Nabi sayang, dan anak dia ayah ni nama siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abi Quhafah. Faham tak faham? Kamu kena baca. Orang buat lagu Aisyah kan? Apa lagu dia? Tak nyanyi hujang-hujang bos. Sayyidatuna Aisyah ni hebat. Dia meninggal, Nabi wafat, umur dia waktu tu baru 18 tahun. Baru 18 tahun muda. Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, ambilkan untukku sejadah di masjid. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku dalam keadaan haid. Sabda Rasulullah, sesungguhnya haidmu itu bukanlah di tanganmu. Maknanya, boleh diambil. Nabi suruh ambil sejadah dalam masjid. Rumah Nabi, contoh ni rumah Rasulullah, ni tirai, buka tirai Masjidin Nabawi tu. Nampak? Tu sebab tok guru, pondok-pondok ni biasa tok guru, rumah dia bercantum dengan surah dengan masjid. Dia bercantum tu, senang dia keluar rumah, masuk masjid. Faham? Nabi pernah i'tikaf dalam masjid. I'tikaf ni tak boleh bersama isteri tau. Dan Nabi pernah hulurkan kepalanya ke tirai. Sayyidatuna Aisyah menyikat rambut Rasul SAW. So sweet. So sweet. Awak nikah hari pertama hingga ke hari ke-7 sikat rambut suami. Hari ke-8 sikat sendiri. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah juga. Salah seorang daripada kami bangun membawa sejadah ke dalam masjid, lalu dia menghamparkannya sedangkan dia dalam keadaan haid. Mana dia hamparkan saja, lepas tu dia beredar, bukan duduk. Maksudnya dia buat kerja dalam masjid tersebut dalam keadaan haid, boleh. Duduk je tak boleh. Faham ke faham? Okey, baik. Yang keempat, tawaf. Ada rezeki kalau dapat 30 juzuk. Saya janji dah tadi. Tak, janji tahun lepas lagi. Siapa dapat 30 juzuk, usahakan hantar dia pergi umrah sebagai ganjaran kepada dia. Tawaf. Semua ada potensi belaka. So tengok kat sana, tengok tingkatan 2, Syama'il 18. Tu 18 tu apa? Sabak. Imran 15. Mana Syama'il sedang mengepalai tu. Tak, mana boleh? Siapa dia rasa akulah paling payah sekali nak apa? Penipu semuanya. Tak ada siapa yang mustahil. Kalau Imran boleh buat, Syama'il boleh buat, Aqif boleh buat, aku boleh buat. Makan setalam dengan dia. Ada nampak tak Imran makan bersih berani tadi? Habis makan tu dia ambil besi sikit dia makan. Oh, sebab tu dia bijak. Bukan gitu. Ada nampak tak Syama'il makan tadi, dia gigit pinggang sikit. Tak ada buat lauk. Tak ada. Mana dia makan nasi yang sama, mandi air kolah yang sama, tandah yang sama, ayam 2 ekor serama 2 yang sama. Tak. Katil yang sama, otak pun sama. Beza lagi, kamu rajin dengan malas. Dua tu. Rajin, malas. Rajin, malas. Malas, rajin. Rajin, malas. Orang rajin, kata orang Arab, al-jiddu asasun najah. Bersungguh, rajin itu asas kejayaan. Pernah dengar tak pepatah Melayu sebut, belakang parang kalau dia asah akan tajam juga. Apa maksud dia? Belakang parang tajam tak tajam? Tak tajam, bos. Tak tajam. Tapi kata orang Melayu, belakang parang kalau dia asah tajam juga. Maksudnya asah. Jadi parang juga, 2. Jadi pedang tu. Macam. Nampak? Orang Melayu punya bijak bidalang dia. Syaratnya sungguh lah. Tapi ni tak sungguh. Tengok, oh jauh sangat aku nak kejar. Malas lah aku nak kejar. Malas nak kejar. Bosku, apa cerita? Malas nak kejar. Biar dia lari dulu. Saya slow-slow je. Lari-lari anak. Tak boleh. Kena bersungguh. Kena bersungguh. Orang tak bersungguh tak dapat. Awak nak menghafal hadis macam mana, Quran pun malah apa. Lagu cepat Aisyah. Keluar Aisyah. Viral tu. Ngapa tu? Aisyah. Sudah. Nak. Cak ustaz lu. Kecil-kecil tu. Ustaz minat iklim.
Memang ngapa belaka lagu iklim. Tebuk je mana-mana lagu. Engkau bagai air. Jangan nak bijoknya. Tak, punya minat. Awak kena tanam minat Quran macam tu. Kena tanam minat. Nak tanam kat mana ustaz? Oh, ni soalan paling tak cerdik sekali. Quran tanam minat. Awak duduk sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz bukan sekolah menjaga ayam serama. Sekolah tahfiz, sekolah menghafaz Al-Quran. Tepat hafaz Al-Quran. Faham ke tak? Awak tak biasa tengok Syamil. Mana Syamil 18 ni? Oi, mana UAS 7? Aku baru 2. Kata Isyak. Kata Umar 3. Dia kata 15. Nak kejar 15 tu jauh tu. Jauh ada lagu kan? Jauh. Benda jauh susah nak capai ke? Kena usaha lah. Boleh tak kita nak makan? Tengok saja. Nasi tadi. Tengok. Kenyang. Mana boleh? Dia kena suap. Dah suap boleh kenyang? Buka mulut dulu bah. Tak buka mulut mana boleh masuk? Dah boleh kenyang masuk dalam mulut? Tak boleh kenyang lagi. Kena kunyah. Dah boleh kenyang kunyah? Tak boleh. Kena telan. Dah boleh kenyang dengan telan? Tak boleh. Kau lekat. Semuanya kena usaha bosku. Satu ayat 2 jam. Allah, berat nanangnya. Awak tak rasa malu? 2 ayat. Satu ayat 2 jam. Walaqad atayna Musa tu lebih setengah jam saja. Tu saya kata cari waktu yang kamu selesa. Orang tengah tidur kamu menghafal ke? Orang menghafal kamu tidur ke? Ikut sukamu Tapi yang penting orang dapat, mu dapat. Ni orang dapat, mu tak dapat. Mu tak dapat, orang dapat. Tak dapat saja kamu. Nak Danish. Saya cakap jangan masuk tinggal kanan, jangan keluar tinggal kiri. Masuk tinggal kanan, berhenti situ. Tak payah keluar dah. Faham ke faham? Sambung balik. Tawaf ni pusingan. Nabi pernah sebut tentang sifat kucing. Kucing ni Nabi kata suka tawaf sekeliling kamu. Betul tak kucing suka tawaf? Dia akan mengesok. Ustaz bukan tak suka kucing, tapi kucing tak suka ustaz. Ustaz ada memori hitam dengan kucing, penuh kena cakar. Jadi ustaz takut sangat. Bukan takut. Takut kan kata lebih takut pada Allah. Ada hamba takut tak? Maksudnya dari sudut segan pada kucing, segan pada kucing. Nampak? Dalilnya telah disebut dalam perbahasan yang lalu dalam bab junub. Dalil yang lain seperti mana diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Cuba baca kisah Sayyidina Imam Bukhari macam mana otak dia. Apa sebab otak dia macam potostik? Tengok je dapat. Al-Imam Syafi'i kan, siapa ustaz cerita? Ustaz apa cerita itu? Ustaz Syafi'i cerita. Ustaz Syafi'i ke Ustaz Faiz? Kalau dia baca sini, dia kena tutup belah sini. Kalau tidak, masuk juga yang ni. Nampak? Dia nak baca yang ni, dia kena tutup yang ni. Kalau tidak, ingat juga yang ni. Cik kaji sebab apa? Nombor satu, hatinya bersih. Tak buat dosa. Faham? Tak buat dosa. Istighfar banyak. Doa pada Allah jangan lupa. Sebab Allah yang bagi Quran ni. Kamu jangan tak doa pada Allah. Aku mesti usaha ni. Usaha aku mesti jaya. Tak. Kadang-kadang Allah tak bagi berjaya pun. Minta tolong, ya Allah tolong saya. Saya bukan nak pergi Mekah tu. Bukan lagi 30 juzuk nak pergi Mekah. 30 juzuk nak jadi orang yang menanggung Al-Quran. Hamalatil Quran. Minta pada Allah. Allah akan bagi apa yang kamu minta. Kamu ni bukan ada dosa lagi. Tak. Kami telah keluar dalam keadaan berihram kerana menunaikan haji. Bila kami sampai satu tempat yang bernama Saraf, tempat berhampiran dengan Mekah, tiba-tiba aku didatangi haid, kata Sayyidatuna Aisyah. Dan Rasulullah SAW masuk menemui aku dalam keadaan aku sedang menangis. Rasulullah bertanya, apa masalah kamu wahai Sayyidatuna Aisyah? Wahai Aisyah, adakah kamu didatangi haid? Jawabku, ya, sabda Rasulullah. Sesungguhnya inilah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas anak cucu perempuan Nabi Adam AS. Maka buatlah sebagaimana orang menunaikan haji, lakukanlah kecuali kamu jangan tawaf di Kaabah. Dari riwayat lain, sehingga kamu telah bersuci. Itu kata Rasulullah kepada Sayyidatuna
Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia tadi? Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah, orangnya faqih, sangat alim, hebat dia. Tak, sayang pada Rasulullah. Nabi pernah satu hari bangun solat malam, tengok Sayyidatuna Aisyah tidur sebelah dia. Nabi kata, "Wahai Aisyah, izinkan saya nak solat." Dia pun kata, "Ya Rasulullah, takkan saya nak sekat awak semayang. Sekarang apa yang kamu suka, aku pun turut suka." Tu baiknya Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan hebatnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Pernah waktu Nabi tengah gering, tengah sakit, ada seorang adik dia masuk bawa kayu sugi. Kayu sugi. Maka Nabi tengok, Nabi macam berminat. Maka Sayyidatuna Aisyah ambil kayu sugi, lembutkan guna air liur dia dan bagi kat Rasulullah. Dia kata, bangganya aku sebab air liur aku bersatu dengan air liur Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Nampak? Hebat Sayyidatuna Aisyah. Asalnya, kubur Rasulullah dalam rumah Sayyidatuna Aisyah tu, kubur Rasulullah. Kemudian kubur ayahandanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada satu lagi lubang ni memang untuk dia. Tapi disebabkan Sayyidina Umar bin Khattab minta izin untuk dikebumikan di liang itu, maka dia izinkan. Sejak Sayyidina Umar duduk dekat situ, maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mula memakai tudung dalam rumah dia, pakai tutup aurat. Sebab apa? Ada orang lain beserta Nabi SAW. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, khalas, hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Nak tanya soalan boleh tanya. Ya, Danish. Ada soalan? Hal عندكم مشكلة؟ Tanyalah Ustaz. Biar keliru, jangan keliru. Ya. Tak ada? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.